الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, saya selamat sampai. Minggu lepas tak sampai, minggu ni sampai. Janji tak dapat ditepati, tapi masih ditunaikan lagi. Itu dia. Memang terlalu sukar untuk hadir pada minggu lepas dalam keadaan basah. Tapi ada jemaah, dia tak kisah basah, tak basah, Ustaz datanglah mengajar. Kebanyakannya saya pergi ke mana-mana, saya menaiki motor untuk mengelakkan jam. Tapi cuma nak buat, itu bukan basah biasa, basah luar biasa. Itulah. Tapi perkataan yang menyampaikan dan tak menyampaikan ni kerja Allah. Ada orang bawa kereta mewah, tak sampai juga. Dia orang susah macam saya ni naik motor je lah. Jadi mudahlah pergerakan tu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada minggu lepas. Dan saya memohon ampun juga pada mereka yang hadir pada minggu lepas. Biarpun ramai, pasti ada hikmah yang lain. Selain kita dapat menuntut ilmu, minggu lepas kita boleh bergosip-gosip juga. Sementara tunggu ustaz-ustaz. Alhamdulillah. Pada minggu ni kita menyambung perbincangan tentang surah Al-Fatihah atas permintaan ramai. Seingat saya, surah Al-Fatihah yang kita baca dan kita tafsirkan secara santai, iaitu sampai Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim belum masuk lagi. Jadi saya ulang balik, Allah Subhanahu Taala dan para ulama telah buat siasatan. Al-Quran ini bukan sekadar, kalau orang Arab tu dipanggil Quran, itu Quran saja, jangan musik. Don't touch, don't modify. Tapi kita sebagai seorang Islam, kita bukan sekadar mengkaji Al-Quran, bukan sekadar mengaji Al-Quran, tetapi kita mengkaji. Itulah kerja-kerja para ulama. Daripada kajian tersebut baru kita jumpa hikmah. Surat cinta daripada Allah ni dia ada hikmah. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersirat tu kalau kita jumpa makna dia subhanallah. Hebatnya, tinggi ni ilmu Allah. Contoh, ulama bertanya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala letak perkataan Alhamdulillah dahulu? Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Allah tak letak Allahu Akbar Rabbil Alamin? Allah Maha Besar yang mentadbir sekian alam. Sedap juga. Ataupun Allah letak Subhanallah Rabbil Alamin, segala Maha Suci Allah yang memelihara sekalian alam. Allahu Akbar. Tetapi Allah meletak Alhamdulillahirabbil Alamin. Saya dah beritahu jawapan dia, melainkan dua perkara. Allah meletak Alhamdulillah, iaitu Allah suka pada dua perkara. Yang pertama, Allah suka pada orang yang mempunyai sifat bersyukur. Alhamdulillah ni sifat syukur. Nak tahu orang itu berjaya di dunia dan di akhirat adalah mempunyai dua sifat. Sifat yang pertama adalah lidah yang sentiasa basah berzikir. Okey. Dan hati yang bersyukur. Ini dua ciri orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Lidah yang sentiasa berzikir, basah dengan zikirullah. Ada orang cakap, Ustaz, saya zikir dalam hati. Boleh, tak ada masalah.
Sebab zikir tu ingat. Tapi kenapa dalam ni dia kata lidah yang berzikir. Rupa-rupa kadang-kadang kita berzikir guna lidah ni, dia jatuh ke dalam hati. Perkataan yang kita keluarkan daripada mulut kita kadang-kadang akan menyentuh ke dalam hati, insya-Allah. Yang keduanya, hati yang sentiasa bersyukur. Alhamdulillah, ustaz hidup lagi. Ingatkan minggu lepas dah tak ada dah, kan? Tuan-tuan, sejak kebelakangan ni kawan-kawan motor saya seorang demi seorang Allah Ta'ala ambil. Seorang. Sampai sekarang saya bawa motor, dah takut nak bawa motor lah. Ni kan kereta langgar sia-sia je. Zaman dulu tak ingat kita langgar kereta pun kereta tu balik. Punya bayang. Tapi sejak tahun lepas, mati terbakarnya, seorang doktor mati ketika selekuhnya, naik motor dia. Jadi kita dah mula ada perasaan takut. Kawan-kawan saya yang ustaz-ustaz ramai dah jual motor lah. Jual motor tak berani. Ataupun dia takut bini dia marah dia, kan? Jadi yang ini, perkataan Alhamdulillah ini menyebabkan kita ni jadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah dapat datang majlis ilmu. Alhamdulillah surau Taman Kosas ni makin besar. Alhamdulillah aircon berfungsi hari ni. Alhamdulillah kawan kita hidup lagi. Tengok ada kawan hidup lagi. Alhamdulillah ada orang nak berkawan dengan kita. Tengah hari tadi mungkin ada yang lupa sebut Alhamdulillah dapat makan. Ada kawan-kawan kita tak dapat makan. Dah. Alhamdulillah pecah pada dua. Yang pertama bersyukur. Yang kedua sentiasa memuji-muji Allah. Memuji. Sifat puji ni penting dalam kehidupan kita. Bilakah kali terakhir para muslimat memuji suamimu? Ataupun nampak je suami geram. Orang tua ni hidup lagi. Menyampah aku tengok dia. Tua-tua keladi. Jadi tak, dia kena sentiasa puji. Walaupun kita tak suka. Maji bagus sebaji semayang kat rumah. Alhamdulillah. Terima kasih Maji. Tapi Alhamdulillah kalau Abang Haji boleh join semayang di masjid. Nampak kaedah. Anak kita punyalah nakal. Tiba-tiba hari tu dia basuh pinggan. Alhamdulillah. Kasih anak mak sudi basuh pinggan. Agak besok dia basuh tak pinggan lagi. Anak yang degil, ya Allah, ya Tuhanku, dogil benar, bega benar, gedebe, ketegak. Tapi bila kita puji, dia jadi lembut jiwanya. Betul tak? Puji Alhamdulillah, nak mak sudi urut badan mak, sudi jaga mak. Jadi sebenarnya kalau manusia yang tidak mempunyai sifat suka memuji, lantas syaitan akan memasukkan merasuk dalam hatinya untuk mengamuk, untuk memarahi. Faham? Puji lawannya marah. Kalau manusia itu kurang dipuji, dia rasa tidak dihargai. Bila kali terakhir suami kita puji kita? Dah ada yang ketuk pen dah. Bila kali terakhir suami kita puji kita? Astaghfirullahalazim. Tak ada je. Susah. Masaklah kita masak daging salai, masak lemak cili api. Dia saja je cari salah. Mana telur masinnya? Padahal dia makan 5 pinggan. Dia tak nak puji. Kita tanya, bang, sedap tak bang? Lembu kat Apa salah dia puji masakan ni? Rasulullah SAW juga memuji masakan isterinya. Sebenarnya manusia ni perlu puji-pujian. Dah selesai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tuhan yang memelihara, mentadbir sekian alam. Ni ilmu pengurusan. Mentadbir. Kita nak jaga anak kita 3 orang senang ke susah?
Susah 3 orang. Yang alung ada kerenah dia. Yang nombor 2 dengan kepala angin dia. Yang nombor 3 dengan manja dia. Ui, susah nak mentadbir. Nak jaga suami seorang pun susah. Tapi Allah Ta'ala mentadbir sekalian alam. Bukan sekadar bulan, bintang, matahari, langit, galaksi, kan? Tetapi Allah Ta'ala juga mentadbir ikan-ikan di lautan, kuman-kuman dan sel yang bergerak di dalam darah. Allahu Akbar. Hebatnya takbir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah, sekalian alam. Dah. Minggu ni kita masuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman bermakna pemurah. Pemurahnya Allah tanpa batasan. Orang kafir pun dapat rezeki daripada Allah. Kadang orang kafir, orang yang engkar pada perintah Allah, lagi kaya daripada orang Islam. Dia buat perniagaan, subhanallah. Dia buat ternakan dia menjadi. Ini berbalik pada kata-kata Allah, barang sesiapa yang berusaha, Allah akan bagi. Siapa berusaha, dia dapat. Manjada wanjada. Siapa buat gila-gila, usaha habis-habisan, dia akan dapat. Itulah kelebihan Allah, walaupun orang kafir. Dalam sebuah hadis, andailah bumi ini mempunyai dunia ini mempunyai nilai sebesar sebelah sayap lalat, nescaya orang-orang kafir tidak akan dapat setitis air pun. Dunia ini tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala, walaupun sebesar sebelah sayap lalat. Tak ada nilai. Sayap lalat tu ada nilai ke? Kita nampak lalat, kita pap macam tu je, halau lagi, tak ada nilai. Tapi kalau orang anggap ada nilai juga, Allah kata kalau adalah nilai dia umpama sebelah sayap lalat, nescaya orang-orang kafir tidak akan mendapat setitis air pun. Maknanya bumi ni, langit ni tak ada nilai. Tak ada nilai di sisi Allah. Dunia ni tak ada nilai di sisi Allah. Gelang kita tak ada nilai di sisi Allah. Kereta kita tak ada nilai di sisi Allah. Apa lagi tak ada nilai? Suami kita tak ada nilai di sisi Allah. Rumah yang bernilai 2.4 juta tak ada nilai di sisi Allah. Duit dalam akaun kita 5 juta tak ada nilai di sisi Allah. 5 juta rupiah, kan? Tak ada nilai di sisi Allah. Kita sibuklah pakai tudung apa? Neolofa. Pakai tudung neolofa tu sangkut ke sini. Fa pakai elok, sangkut, kita pakai tengah-tengah dia. Dah puas menarik. Pakai baju, ya Allah. Dah pergi menjahit, tukang jahit cakap baju tu bunga dia betul-betul dekat tepi. Tiba-tiba pakai dia ke tengah juga. Astagfirullahaladzim. Tak ada nilai di sisi Allah. Maka pemurahnya Allah, Allah memberi rezeki walau bukan sekadar kepada orang soleh, tetapi juga Allah Ta'ala memberi rezeki kepada orang-orang kufur juga, orang-orang yang engkar juga, ahli maksiat Allah bagi rezeki. Nampak Jangan kita tanyalah lepas ni. Jangan tanya dah yang bukan-bukan. Ustaz, kenapa ni saya dah buat solat duha Ustaz, saya dah bangun tahajud Ustaz, saya dah meniaga Ustaz, saya ikut syariah Ustaz, saya buat apa semua Ustaz, tapi rezeki saya makin mahal. Rezeki Allah Ta'ala beri dengan beberapa perkara. Bagi orang soleh, Allah Ta'ala hanya akan memberi rezeki yang berkat saja. Berkat tu mungkin sikit, tetapi dia berkat. Faham Ada seorang ustaz, anak 12 orang. Ini cerita 12 orang pula. Anak dia 6 orang. 6 orang datang jumpa ke saya, Ustaz Hanafi, boleh tak Ana pinjam duit hantar sebab Ana nak balik hari raya. Jadi Ustaz nak pinjam berapa? Ni guru ni, seorang untuk guru lah. Berapa Ustaz nak pinjam Ustaz?
Ana nak pinjam RM200. Astaghfirullahaladzim. Kenapa Ustaz? Ana nak bawa balik kampung je duit ni untuk isi minyak, standby apa-apa semua ni. Oh ya ke Ustaz? Ustaz tak ada ceramah ke Ustaz? Tak ada Syekh. Kenapa Ustaz? Ustaz Hanafi terkenal dalam bulan Ramadan ada tazkirah. Kejahatan surau dan masjid pada hari ini iaitu membunuh kuliah maghrib sepanjang Ramadan. Macam saya bolehlah kata popular sikit kan. Kalau ceramah tu adalah rezeki sikit tak. Ustaz-ustaz yang mengajar berkitab nak banding dengan ustaz yang keluar TV. Kadang-kadang ustaz yang mengajar berkitab tu lebih tawaduk, lebih hampir daripada Allah. Tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, menjaga lidah dan perkataan. Lidahnya sentiasa berzikir, hatinya terikat pada Allah. Tapi Allah uji dia dengan rezeki yang sedikit tapi berkat. Surau dan masjid bulan Ramadan tak nak buat kuliah maghrib, ustaz-ustaz tak popular, terpaksa berniaga. Sian ustaz-ustaz. Ni kezaliman orang surau dan masjid. Allah akan dakwa di akhirat nanti. Saya tak tahu kenapa surau masjid tak nak buat kuliah maghrib. Takut orang tak ramai ustaz. Dia Tuhan ke siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Yang menentukan orang ramai datang kuliah siapa? Ada orang datang kuliah tapi ustaz tak datang. Siapa yang menentukan ustaz tu datang? Allah. Ramai minggu lepas ada seorang ustaz datang, ya Allah. Ini sebenarnya kuasa Allah. Tapi balik pada tadi, ustaz tu memang 6 orang anak. Ustaz, anda tanya ustaz tak ada kuliah ke dalam bulan Ramadan? Tak ada Syekh. Anda tak popular. Bulan Ramadan semuanya buat tazkirah Ramadan. Anda tak dapat mengajar Syekh. Okey, tak apa ustaz. Ustaz nak pinjam berapa? 200. Saya bagi dia 500. Bagi ustaz, minta maaf ustaz, ni saja anda beri pada ustaz 500. Mudah-mudahan ni hutang ke apa Syekh? Anda beri saja. Ustaz ambil saja ni. Lepas tu tanya lagi, ustaz, baju raya ustaz? Dia terus menangis bila sebut baju raya. Syekh, jubah ni dah 6 tahun anda pakai mengajar. 6 tahun dah jubah ni baju raya anda. Saya dah sebab dah. Ustaz, kejap ustaz. Macam mana dengan 6 anak ustaz? Kata Syekh, 6 anak-anak tukar-tukar jubah aja lah. Habis halung pergi ke Angah, habis Angah pergi dekat adik-adik. Tuan-tuan, jangan ingat semua ustaz ni hidup dia senang. Tak ada keperasaan simpati pada kita untuk ustaz-ustaz ni kan. Kita tak pernah ambil tahu susah payah ustaz-ustaz ni. Jadi tanya macam tu saya tu menangis, ya Allah ustaz, ya Allah ustaz. Tak ustaz. Dalam sekali saya tanya, ustaz jangan ambil 500 ni, anda ambil lagi keluarkan zakat untuk 500 lagi ustaz gunalah fi sabilillah untuk diri ustaz dan keluarga ustaz. Ustaz tu tahu apa berlaku? Syekh, sampai mati pun anda doakan kebaikan untuk atas. Orang yang hampir pada Allah, kadang-kadang Allah uji dengan dapat rezeki yang sedikit. Kita mungkin Allah uji dengan rezeki yang banyak. Saling bantu-bantu. Terutama tengok ustaz, kalau dia datang naik motor tu, Allah, sian ustaz. Bantulah lebih. Tengok anak dia ramai, anak nak masuk universiti, cubalah bantu ustaz-ustaz yang macam ni. Kadang-kadang doa dia tu ada keberkatan. Dah cukup. Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahim sifat Allah yang pengasih. Ada terjemahan Quran, Ar-Rahman tu sifat yang penyayang. Sebenarnya tidak. Ar-Rahman pemurah. Ar-Rahim pengasih. Pengasihnya Allah Ta'ala ini hanya kepada orang-orang beriman dan hanya kepada orang-orang yang tertentu. Allah kasih pada orang-orang yang tertentu. Ciri orang-orang yang dikasihi Allah 2. Yang pertama, Allah sentiasa uji dia. Satu hari muslimat
Ada seorang muslimat, tak tahulah muslimat tu ada kat sini, tak ada. Tapi muslimat ni berlaku zaman Rasulullah SAW. Ada kot jelmaan dia, saka-saka dia ada sini. Muslimat ni suami dia berdagang 6 bulan ke Syam. Tiba-tiba dah habis berdagang, balik daripada dagangan tersebut, suami dia balik, dia dah berhias, pakai minyak wangi, dah berhias lah, menggoda suami. 6 bulan terpisah. Bila suami balik je, dia dah buka jubah suami, dah urut suami. Abang duduk dulu, saya pergi ke dapur ambil air, siap untuk abang. Dia pun bawa air datang ke depan. Tiba-tiba suami duduk tu tersandar dan tertidur. Dia tak duduk, dia berdiri. Dia berdiri daripada waktu asar hampir pada waktu maghrib. Tiba-tiba suami terjaga. Yang lama dah awak berdiri? Dah bang, daripada lepas waktu asar sampai waktu maghrib saya berdiri. Saya tak sanggup nak kejut abang sebab abang penat sangat. Jadi abang minumlah air ni. Bertuahlah si suami. Alhamdulillah dapat isteri yang sangat-sangat hebat. Dia kata, jadi tanya, yang sayang sebut apa saja sayang nak, nescaya abang akan tunaikan. Betul ni bang? Betul, abang akan tunaikan. Biasa orang Arab betul, wallahi. Jadi tanya mana? Bang, abang tolonglah ceraikan saya keesokan hari. Terkejut dia. Terkejut suami. Sedihlah suami. Malam tu tidur berasingan. Besok pagi lepas subuh, pergi ke rumah Rasulullah, naik unta berasingan. Si suami naik unta depan, si isteri naik unta belakang. Naik unta gedebak. Si suami sedih lah. Dapat isteri yang taat, isteri yang cantik, isteri yang sopan santun, yang menjaga suami. Tiba-tiba tersalah offer, minta apa saja, dia minta cerai. Macam mana si suami susah hati, tiba-tiba suami jatuh berdemam daripada unta. Susah hati punya hal, berdebam jatuh daripada unta. Si isteri pun lompat turun daripada unta, pergi kat suami. Bang, sakit tak? Sakit lah, jatuh unta. Bang, kalau sakit, kita tak payah jadi cerai. Kita tak payah bercerai. Jom kita patah balik. Tak jadi cerai ni? Tak jadi. Alhamdulillah. Apa berlaku? Bang sampai ke rumah, isteri dia terang. Bang, sebenarnya saya pernah datang kuliah muslimat yang Rasulullah mengajar. Dalam kuliah tu Nabi kata, tanda Allah sayangkan seseorang, Allah akan beri dia ujian. Ujian yang pertama bentuk kesakitan. Kalau dia sakit, itu tanda Allah sayang kepada dia. Saya tengok sepanjang kahwin dengan abang tak pernah sakit. Jadi saya tidak mahu bersuamikan ahli neraka. Saya tidak mahu mempunyai suami yang Allah tak suka. Jadi elok kita berpisah di dunia ini daripada kita kecewa di alam syurga nanti. Saya tak dapat bertemu dengan suami saya. Ayat dia ni punyalah dahsyat. Balik jangan minta cerai dulu. Jangan sekarang belajar dari siapa? Ustaz Nabi. Video dah rakam dah ni, keluar YouTube, habis ramai orang minta cerai. Jangan cari pasal. Ini iman seseorang. Nampak? Subhanallah. Kalau kita sakit, jangan mengeluh. Dan jangan pula pohon mati. Jangan minta mati, ya Allah. Jangan Yang nombor 2, Allah akan uji dia dengan kemewahan. 2 lah ujian Allah. Satu dengan kesakitan, kesempitan rezeki. Satu lagi Allah akan uji dia dengan kemewahan. Wallahu a'lam. Mewahan ni anak-anak yang pandai, dapat keputusan UPSR cemerlang, PT3 cemerlang, tapi SPM tak ambil.
Anak-anak berjaya tapi tak hormat mak dan ayah. Anak-anak macam-macam lah. Itu ujian daripada kesenangan. Wallahualam. Dah selesai. Pengasih. Saya cepat-cepat sebab minggu ni dia orang suruh habiskan juga. Aduh. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Raja di hari pembalasan. Okey, mari kita tengok. Kita pergi tengok Malik. Malik ni dalam bahasa Arab raja lah. Kalau orang Melayu kita menguasai hari pembalasan. Macam mana? Pernah jumpa raja? Pernah jumpa yang di Pertuan Agong? Datin-datin ni ramailah jumpa. Katalah macam ni. Kita jumpa Allah macam mana? Allahu Akbar. Semayang Zuhur tadi. Ramai juga saya perhati. Allahu Akbar. Baru lepas makan apa? Ikan masin. Ni gulai pucuk ubi ikan masin. Hai, sedap. Ada sambal belacan sikit. 3 pinggan. Anak tak makan, suami tak makan, kita makan. Bila semayang Zuhur, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sedar-sedar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam muka. Habis dah semayang. Daripada awal sampai habis, menguap saja. Cuba pergi jumpa yang di Pertuan Agong. Hampa. Sebab mengantuk. Malam tadi anak-anak meragam. Pun tuanku beribu-ribu ampun. Menguap lagi. Agak kena penyepak lah. Bukan penyepak, penyepak pun dapat. Dengan yang di Pertuan Agong malam nak jumpa, nak jumpa Sultan, nak jumpa apa? Dia punya bersiap, dia punya tu sebab nak jumpa yang raja lah, Sultan. Tapi bila nak jumpa raja, segala raja di atas muka bumi ni, macam mana kelakuan kita? Dah masuk asar dah ni. Lagi 5 minit dah masuk asar. Dia puruk terjun dalam kolam rumah dia. Dah habis angkat hadah besar. Terus pakai telekung. Terus semayang. Cepat-cepat habis selesai. Terus masuk asar. Terus semayang asar. Punyalah nak cepat. Semayang pun rupa katun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, 5 rakaat pula surah asar. Aduh. Tak nak. Kalau boleh jumpa yang di Pertuan Agong, adab dia kita jaga. Jumpa dengan Allah SWT pun juga menjaga adab dan tingkah laku. Tunduk. Ini Allahu Akbar. Ada orang sembahyang beli tudung kat Bandung ni. Warna pink pula tudung ni. Bunga dia cantik lah. Ini yang aku pilih kat Kota Baru hari tu. Dia beli. Kita duduk sibuk tudung orang. Anak siapa lah yang semayang berlari-lari ni kang petandang hari. Tak nak. Kalau boleh bila jumpa yang di Pertuan Agong, jumpa Tuhan yang Maha Agung, Tuhan kepada segala agung, segala raja atas muka bumi, kita kena lebih beradab. Dah. Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Amen. Kenapa kat situ tulis hari pembalasan? Hari kiamat, hari pembalasan. Pembalasan ni, kita buat baik sebesar zarah, kita akan diberi pembalasan. Kita buat jahat walaupun sebesar zarah, kita akan diberi pembalasan. Tak akan ada yang terlepas. Satu pun tak terlepas. Kerana tu kita kena bersyukur. Bersyukur sebab apa? Sebab apa bersyukur? Sebab Allah tutup aib kita di atas muka bumi. Kita di kalangan kita ni banyak aib, banyak dosa. Kalau Allah buka satu rahsia aib kita, jiran kita yang mulut, agak-agaknya bukan Taman Kosas je tahu.
Sampai ke Amerika Syarikat pun tahu kita punya buruk ni. Jangan main-main dah. Tapi Allah tutup aib kita. Sikit lagi hari tu nak terbuka dah aib kita. Tapi Allah tutup aib kita. Maka ketika tu sifat yang paling patut kita buat iaitu bersyukur. Kalau Allah buka aib saya tak tahu nak letak mana muka. Kamera ni tu. Mau saya penceramah pertama pakai topik. Sebab aib kita dibuka. Allahu Akbar. Ada orang aib dibuka tapi dia boleh datang surau dan masjid. Betapa ikhlas dia datang kerana Allah, bukan kerana makhluk. Walaupun dia diumpat, dikeji dan dihina. Hati dia hanya pada Allah. Itu cantik. Raja di hari pembalasan. Orang yang mengata mengumpat ni jangan ingat terlepas. Tak terlepas. Perkara yang paling marang di akhirat nanti, pahala kita ditimbang di atas neraca orang lain. Pahala mengaji, pahala umrah ditimbang atas neraca orang lain, timbangan pahala orang lain. Tak nak simpan pahala kita dulu. Dah. Tak nak ulas panjang ni. Pak, habis. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau Tuhan kami sembah dan kepada Dikau kami memohon pertolongan. Ini dia. Ya Allah. Hanya Engkau Tuhan kami sembah dan kepada Dikau kami mohon pertolongan. Ini adalah sifat tawakal dan tawadu'. Tawakal apa dia? Minta hanya Engkau ya Allah, tak ada orang lain. Tak ada DO, tak ada menteri yang mampu kita minta pertolongan, melain hanya kepada Engkau ya Allah. Itu dia. Ada ayat macam ni yang abang sayang dengan sayang. Boleh percaya ke? Abang sayang belum tentu boleh percaya. Tapi kalau suami cakap yang hanya sayang saja abang sayang, hanya sayang, only you, itu boleh percaya tak? Tiada Tuhan selain Allah, kan? Hanya Allah tempat kita memohon pertolongan daripada Allah. Itu hanya kepada Engkau Tuhan kami sembah, sifat tawadu'. Dan hanya kepada Engkau Tuhan kami memohon pertolongan, sifat tawakal. Jadi jangan komplain orang yang macam yang ada sifat tawadu', patuh pada Allah, dia tak erti komplain. Dia tahu dunia ni sementara, dia tahu syurga itu abadi, maka dia akan buat apa saja perintah Allah, jauh saja apa saja yang dilarangi oleh Allah, dan serah hidup dia, serah amalan dia. Inna salati, tak? Itu ayat tu. Sembahyangku, hidupku, matiku, anakku, isteriku, suamiku, urusan rumah tanggaku, duit dalam bank aku, kereta aku, emas aku, perangai buruk anak-anak aku, perangai baik anak-anak aku, semua masalah aku hanya ku serahkan kepadamu. Dapat itu hidup senang, tuan-tuan. Puan-puan, ada orang muka dia bonyok je, macam cekodok basi. Sedihnya. Dia datang ke kuliah Muslimat pukul 3 petang, tapi otak dia fikir 3 tahun lepas. Dia tak ada dalam fikiran, dia tak ada dalam ni. Dia teringat kekecewaan, luka lama berdarah kembali, macam-macam lah dia ingat. Otak dia digeram kat menantu dia.
Kita kadang-kadang yang mengajar di depan, kenapa makcik ni? Kan? Tapi kalaulah dia boleh serahkan segala-galanya urusan dunia ni kepada Allah. Tu ulama selalu doa, ya Allah, jadikanlah dunia ini di tangan kami. Jadikanlah dunia ini dalam genggaman tangan kami. Tetapi jangan kau jadikan dunia itu di dalam hati kami. Cukuplah Allah saja yang duduk dalam hati kami. Nah, jadikanlah dunia ini di tangan kami, tetapi bukan di hati kami. Hati ni tak ada makhluk pun duduk. Abe kau tahu ke abe nak nikah lagi satu ni, abe tak ingat ke waktu senang, waktu susah. Saya pergi pajak gada, habis baris saya duk gada kat abe untuk memulakan perniagaan abe. Abe duk ingat kau masa kita susah dulu, kita duk lari rumah sewa malam-malam buta. Abe duk ingat kau jasa saya, be. Bila abe dah berjaya, apa dah nikah lagi satu. Ni tak adil abe. Ya Allah, matikan aku, ya Allah. Gerai ke abe. Sebab apa? Abe tak kenang jasa kita. Masa kita dulu jalan kaki pergi kerja kilat, duk cari duit bawa balik, beli mah, beli ni apa semua nak jadi modal perniagaan. Tapi dia tak ada. Dia tak fikir. Dia jumpa, kalau anak dara jumpa kita boleh setuju. Tapi dia hak janda. Lagi tua dari kita. Cuma janda tu menang anak dia 12 orang. Tak, gurau lah. Tapi isu dia, Allahu Akbar. Ingat, kena ingat. Dah, cerita bab ni semua dah macam rimau dah muka. Tak, sekejap. Isu dia, kita nak dapat ni. Maknanya suami dia duduk dalam hati dia. Saya buat satu formula mudah. Dia ada perasaan cinta, kasih dan sayang. Cinta hanya milik Allah seorang. Dalam hati kita ni ada perasaan cinta. Cinta tu hanya untuk Allah. Orang perempuan datang jumpa saya, Ustaz, cinta saya hanya pada suami saya. Stop. Cinta hanya milik Allah, bukan milik makhluk. Kasih kita pada suami, pada mak, pada ayah. Kasih pada makhluk yang khusus. Faham Kasih pada mak, kasih pada ayah, kasih pada suami, kasih pada anak-anak. Kasih. Faham Kasih. Kadang-kadang kasih ni boleh berubah. Bila suami mati, kita kahwin lain. Maknanya kasih tu boleh berubah. Kasih boleh berubah, tak perlu susah hati. Sayang pada makhluk yang umum. Contohnya, sayang kepada kereta. Ada orang sayang pada kucing. Ada orang sayang pada anjing. Ada orang sayang pada apa? Dia sayanglah dia punya gelang tiap malam tu kan. Ada yang sayang TV, ada yang sayang iPhone, handphone. Saya sayang handphone saya tu, Note 3, dalam tu macam-macam nota. Minggu lepas masuk air. Macam mana? Sayang. Kalau saya cintakan handphone saya tu, orang lelaki kan bini dia handphone 24 jam handphone, dalam tandas handphone, keluar handphone. Dia lebih banyak cakap dengan handphone dia daripada dengan isteri dia. Betul tak? Betul. Diam, tanda setuju. Sekarang nak buang kebesaran makhluk itu daripada hati kita dengan membetulkan prinsip cinta. Cinta hanya pada Allah. Kerana itulah banyak ulama berdoa, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Allah, Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu, ya Allah.
Cinta hanya untuk Allah, rindu untuk Allah. Wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu ya Allah, bukan untuk makhluk, untuk Allah. Dan kerana apa Nabi paling banyak berzikir setiap hari dalam hidup Nabi adalah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah masuk dalam hati, kebesaran Allah. Buang kebesaran makhluk yang bertahta dalam hati kita. Faham Dan nombor 2, Nabi paling banyak berdoa dalam hidup Nabi. Doa apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Wahai Tuhan yang membolak balikkan hati, kekalkan hati aku atas agama ini. Itu perasaan cinta pada Allah. Boleh doa tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada juga ulama-ulama perubatan Islam sampai kat sini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tarik nafas, dia selang doa. Ya Allah, lembutkanlah hati anak-anakku hanya kepada Islam, sebagaimana Kau lembutkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam. Ulama bukan daripada Nabi. Lepas tu baru dia sambung, ihdinas siratal mustaqim. Kalau orang datang jumpa ustaz-ustaz yang menjampi air tu, kadang-kadang ustaz ni dia baca surah Al-Fatihah je, Bismillahirrahmanirrahim, dia naik nafas, dia elok-elok, bukan baca satu surah, satu nafas, tetapi satu ayat dalam satu surah itu baca satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masa tarik nafas, jangkaan tarik nafas itulah kebanyakan ulama perubatan Islam mendoakan, hanya Kau Tuhan kami sembah dan minta tolong. Ayat yang kita baca ni naik ke langit. Maksud tu, ya Allah, sembuhkanlah penyakit orang ini, sampaikanlah hajatnya. Barulah macam tu. Lepas tu dia terus baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ini teknik perubatan sahaja, bukan daripada Nabi. Tak ada nas, tak ada apa. Cuma Al-Quran itu untuk bukan sekadar mengkaji, tetapi juga mengkaji. Ingat Al-Fatihah itu juga doa. Buatlah. Lepas ni suami demam, buat macam tu dulu. Bismillah, biar adik jampi dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat. Kalau dia tahu kita berumur, dia tak nikah hari satu. Dah selesai. Sampai mana tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu teknik saja nah. Nak capai sifat apa tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak capai sifat apa? Sifat tawadu' dan sifat tawakal. Boleh kita serahkan segala-galanya pada Allah. Boleh kita serah suami kita pada Allah. Boleh kita serahkan urusan anak-anak kita pada Allah. Tak boleh. Tak boleh. Allah bagi ayat seterusnya. Sini ada whiteboard yang boleh gerak, tak ada? Tak tahulah. Kalau saya lajak sampai 4 lebih sikit boleh geram ni. Dia kalau dah sentuh ayat ni, dia tak boleh nak lari. Kita tengok apalah yang best sangat dalam surah Al-Fatihah. Cuba tengok Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Kau Tuhan kami sembah dan minta tolong. Tolong apa ke bendanya? Ya Allah, kenapa ayat seterusnya ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa cerita surah Al-Fatihah ni? Cerita jalan. Kenapa Allah Ta'ala tidak ajar kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadikan kami orang kaya, bahagia dan berjaya?
Ha. Kenapa Allah Ta'ala cerita bab jalan? Jalan di dalam surah Al-Fatihah ni, ya Allah, penat-penat ayat awal-awal jalan je. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya Allah, jalan je, penat baca. Ayat ni kena baca satu hari 17 kali, betul? Wajib kalau kita sembahyang fardu lah. Kenapa jalan? Jawapan dia, dalam dunia ni kena ada jalan. Jalan. Ada whiteboard? Tak ada. Whiteboard yang bergerak boleh? Tak ada, tak ada. Kalau tak ada, tak apa. Kita cari yang lain. Kalau whiteboard tu saya tulis tu baru cantik, baru kemah. Whiteboard ni boleh? Kecil benar. Boleh? Kena beralih tempat duduk ni. Boleh? Saya ke sana Tapi mikrofon tak boleh guna ni, boleh Okey. Jalan yang okey dah tanggal. Okey. Oh, nampak juga. Saya datang di sini sebab muslimat sini semua comel-comel lah. Okey. Jalan yang lurus, jalan orang yang kau beri nikmat. Okey, tengok. Sebelum kita lahir, Allah dah letak apa perkara? Sebelum kita lahir, Allah letak apa? Oh, bagus. Rezeki. Apa tu? Jodoh. Ya Allah, orang perempuan jodoh. Lepas jodoh, ajal lah. Saya elok lampu dah jelas. Okey. Mari kita lihat. Tetap rezeki, jodoh, ajal. Kata-kata tu kulit hitam putih tu nanti